Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واخلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا Muhammad. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang berbahagia Tuan Haji Abdul Talib bin Alias selaku ahli majlis Bandaraya Johor Bahru Zon Pasir Pelangi, yang berusaha Yang Mulia Raja Ahmad Fauzi bin Haji Ishaq, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Tebrau Bakar Batu, yang dihormati Tuan Haji Abdul Kadir bin Ahmad, Musi Surau Al-Mubarak, Kampung Bakar Batu, Johor Bahru, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Tuan-tuan Haji, Puan-puan Hajam, tuan-tuan muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk kita sama-sama berkumpul dalam majlis sambutan Maulidur Rasul pada pagi ini, kerana ini merupakan satu perkara yang sangat-sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan satu perkara yang sangat-sangat dinantikan oleh para malaikat. Jadi mudah-mudahan dengan kesanggupan kita pada hari ini duduk dalam majlis ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang sebaik-baik. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama kali ni saya bagi ceramah Maulid dapat duduk. Tuan-tuan. Itu rasa macam pelik, macam janggal sikit. Walaupun tak berapa tak selesa, tak biasa duduk, jadi saya selesakan. Jadi saya minta tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, anak-anak duduk dalam keadaan selesa, kerana pertamanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan setiap ibadah. Ini ibadah, kita buat ibadah. Pertamanya Rasulullah kata dengan sahabat-sahabat perlu rasa seronok. Jadi tuan-tuan dengan puan-puan, muslimin muslimat sekalian kena tunjukkan muka seronok duduk dalam majlis ilmu pada pagi ini. Jadi ini kena rasa seronok, sebab ini rasa kecintaan kita kepada Rasulullah. Ini rasa kerinduan kita kepada Rasulullah. Saya dimaklumkan dengan Encik Nasir, Encik Zul, tadi dengan Tuan Pengurusi Surau, majlis ni bermula daripada malam tadi. Ada kasidah, pagi ni ada kasidah lagi, kemudian dimulai dengan perarakan. Berapa kilometer tu jalan hari ni? Ada 2 kilometer? Ada tak tuan-tuan? Lebih kurang ke? Seronok tak? Seronok tuan-tuan. Penat tak? Oh iya ke tak penat? Ada yang mengeluh juga tu. Ada yang mengeluh juga. Tapi kerana apa? Ini kerana hasil didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersusah payah semasa bermulanya nak menyebarkan Islam. Payah tuan-tuan. Tapi kenikmatan, kesenangan, kelapangannya kita nikmati hari ini. Kita bebas nak melaksanakan apa sahaja yang berkaitan dengan syiar Islam. Kat mana-mana orang boleh cerita pasal Islam. Zaman Rasulullah bermula nak sebarkan dakwah, sorok-sorok, sembunyi-sembunyi, bisik-bisik. Tapi hari ini 1436 Hijriah, orang Islam merupakan majoriti paling ramai penduduk dunia, tak kira bangsa apa. Kalau kat Malaysia ada Melayu, ada India, ada Cina, ada bangsa yang berbeza, Jawa, Bugis dan sebagainya. Bila dia mengucapkan kalimah yang satu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia sebagai seorang Muslim.
Hari ini pertama kena bersyukur sebab kita lahir saja sebagai orang Muslim. Tak kisahlah keluar perut mak kita dulu atas katil ke, dalam kereta ke, bawah katil ke, mana yang sempat ketika itu. Pertamanya syukur Alhamdulillah lahir dalam keadaan Islam. Berbeza dengan sahabat-sahabat Rasulullah. Rasulullah SAW nak mempromosikan Islam, buat plan marketing, cerita pasal Islam, payah ketika itu. Jadi inilah hasil buktinya kecintaan kita kepada Rasulullah. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa kata Allah? Maksudnya Allah dan malaikat berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah berikan satu title kepada orang Islam, wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu ke atas Rasulullah dan berikanlah penghormatan yang sebaik-baik dan tinggi. Nampak tak? Selawat saja kepada Rasulullah, Allah berikan dia gelaran. Kita Muslim, orang Islam, gelaran orang beriman. Payah ke nak berselawat? Satu hari berapa kali kita ingat Rasulullah? Kalau kita kata hari ini kita cinta dengan Rasulullah. Orang Islam difardukan kefarduan salat 5 waktu. Dalam 5 waktu ni ada, kita akan melafazkan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2, 2, 2, 2, 1. Betul? Satu ni bila? Solat fardu subuh. Maknanya kalau satu hari kita solat, hanya berapa kali kita ingat Rasulullah? 2, 2, 2, 2, 1. 9 kali. Dalam 9 kali, dalam masa 24 jam, berapa lama kita berselawat, tuan-tuan? Berapa? Makan berapa jam? Main handphone berapa jam? Berjam-jam. Tuan-tuan Haji, berjam-jam. Makan kita berjam-jam. Tetapi kita nak ingat Rasulullah dalam 5 waktu ni, kadang-kadang pun tak buat, terkucing. Seronok sangat dengan handphone, lupa nak solat. Seronok sangat dengan televisyen, lupa nak solat. Maknanya bila tak solat satu fardu, tak ingat dengan Allah, dan secara langsung dia takkan ingat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta ke? Cinta. Kalau kita cinta dengan manusia, kita cari dia. Betul? Tuan-tuan dulu masa belum berkahwin, nak dengan bakal isi, duk pergi kejar dia, cari sampai dapat. Tak dapat pun buat-buat dapat, perasan dapat. Cinta, rindu, cari. Bagaimana kita nak berurusan, nak secara langsung dengan Rasulullah? Dengan selawat. Dan Rasulullah akan menyambut salam yang kita utus itu kepada Rasulullah secara langsung, tuan-tuan. Kita lahir dalam keadaan Islam, dan khusus di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena bangga hari ini kerana Rasulullah itu seorang manusia yang paling hebat Allah jadikan dekat atas dunia. The special one. Tak ada lagi manusia yang sehebat itu. Kerana apa? Kerana Rasulullah itu penghulu kepada Rasul, kepada sekalian Nabi. Nabi-Nabi yang Allah utuskan yang lain adalah untuk kaum dan keturunan dia saja. Berbeza dengan Nabi Muhammad, Allah utuskan dia sebagai pengutus seluruh alam, tumbuhan, haiwan, manusia, apa saja di atas muka bumi ini, semuanya diketuai oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal dengan Rasulullah. Kenal namanya kita kenal, mak ayahnya kita kenal. Berapa isteri Nabi? Berapa? 13.
Boleh sebutkan 13 sikit Nabi? Kenal ke? Saya minta tolong sebutkan 11 player Johor Darul Takzim. Boleh sebut tak? Ha, tu dia. Nampak? Nampak tak? Cinta ke? Belum tentu lagi. Belum sampai tahap cinta tu tuan-tuan. Hari ini kita tengok tahap kecintaan kita. Yang kita kata kita sayang Nabi, sayang Rasul, cinta Rasul, rindu Rasul. Kita lihat bagaimana anak-anak ini tadi. Kasidah apa tadi? Hadra Mustafa. Hebat. Malam tadi kasidah, pagi lagi saya datang buka pintu disambut dengan kasidah. Hebat. Pujinya. Kita memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam kasidah tu diceritakan, dicerita tentang Rasulullah. Hebatnya Rasulullah ini tak ada sama dengan rasul-rasul yang terdahulu. Buktinya yang pertama, Taurat, Injil, Zabur diturunkan kepada rasul-rasul yang Allah lantik. Hebat ini rasul. Tetapi selepas kewafatan Nabi dan Rasul tersebut, kitab ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi, tetapi Rasulullah Allah berikan kelebihan yang sangat hebat. Walaupun setelah kewafatan Rasulullah yang dah beribu tahun meninggalkan kita, tetapi Allah masih meninggalkan kehebatan mukjizat Rasulullah untuk kita fahami, kita pelajari, kita jadikan sebagai panduan. Apa dia tuan-tuan? Al-Quranul Karim. Kan hebat. Nabi-Nabi lain wafat aja dah tak ada. Sayang dengan Nabi, baca Quran. Iya tu. Alhamdulillah. Quran diangkat darjatnya. Betul tak? Kalau dekat pejabat agama ni tuan-tuan, hari-hari ada orang nikah tau, datang dengan pakai baju pengantin, siap bersolek berbagai. Dah tak jadi perkara kepelikan, kerana setiap hari ada majlis pernikahan. Al-Quran itu diangkat darjatnya sebagai barang antara. Pengantin lelaki bawa, ni beli dekat Mekah ni tuan-tuan, kirim dengan pak saudara pergi umrah. Bawa, bukan main lagi. Dia punya kotak kayu, bila buka dan macam transformer boleh jadi rehal. Terus yang bakal isteri ni nampak saudara dia cakap, lawa Quran kau ni besok, lawa ni Quran, lawa. Simpan. Datang pula bapak betul, lawa betul Quran kau ni, bakal suami kau bagi. Simpan. Sampai habis majlis akad nikah, simpan. Sampai rumah, simpan. Anak dah 3 pun, simpan. Kerana apa? Cinta dengan Nabi. Dia bawa turun seminggu sekali, lap kotak tu, naik balik. Besok dia kata, kalau besok anak aku kahwin, aku nak bagi anak aku pula bagi dekat bakal isteri dia. Nampak? Simpan. Ujungnya simpan. Sayang dengan Nabi? Belum lagi. Kalau simpan, belum lagi tuan-tuan. Sebab itu saya kata Rasulullah SAW ini seorang manusia yang sangat hebat, yang Allah berikan beberapa mukjizat yang tak ada pada Nabi lain. Nabi Musa Allah berikan mukjizat dia tongkat, ketuk batu bau keluar air. Itu Ustaz, pakai tongkat. Rasulullah sahabat satu masa nak berwuduk, tak ada air, Rasulullah gosok jari keluar air. Sahabat boleh berwuduk, cuba tuan-tuan gosok jari, keluar air tak? Keluar daki tuan-tuan. Nampak? Nabi lain kena guna alat, Rasulullah tak pakai alat. Allah berikan kelebihan itu, nak angkat darjat Rasulullah. Ini khatimun Nabi, Nabi yang terakhir, yang paling hebat Allah ciptakan. Nabi Musa boleh mencelikkan orang yang buta. Nabi Isa orang buta boleh dicelik, diubat. Tapi Rasulullah, orang yang hatinya buta, mati. Rasulullah berikan agama. Bila ada agama, ada nur Islam, ada ad-din, ada iman. Dia hidup dalam keadaan yang baik. Boleh beza baik, boleh beza buruk. Nampak? Daripada orang yang tak ada panduan hidup, Rasulullah boleh jadikan dia sebagai seorang Muslim yang beriman dengan berlandaskan syariat Islam.
Allah berikan rasa gerun dan takut kepada musuh-musuh Islam bila nak berperang dengan Rasulullah. Sebut aja siapa ketua peperangan dia? Muhammad bin Abdullah. Sebulan lagi daripada tarikh peperangan, orang kafir Quraisy nak berperang dengan Rasulullah, dia jadi takut. Allah timbulkan rasa takut. Tuan-tuan baca nama saya kat depan. Ada rasa seram tak saya nak datang sini? Tak ada harta berasa. Tak ada. Sebab saya manusia biasa. Tapi Rasulullah disebutkan nama, belum berhadapan lagi, dah rasa gerun, gentar. Cuba bayangkan bagaimana Allah berikan mujizat itu dalam peperangan Badar. 313 bertempur dengan 1000. Seorang nak hadap 3. Tangan ada 2 je. Sebelah pedang, sebelah pedang. Satu lagi nak pedang lagi nak pegang kat mana? Nak lawan 3 orang. Letak kat mulut. Allah berikan mujizat itu kepada Rasulullah SAW. Nampak tuan-tuan? Hari ini kita meletakkan Rasulullah ini di tempat yang sepatutnya ke? Hari ini kita letakkan Rasulullah itu di dalam hati kita ke? Kerana yang sepatutnya ada dalam hati kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian disusuli dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain, kita punya harta, kita punya kerjaya, kita punya kekuatan, kita punya apa sahaja diletakkan di luar hati. Kerana milik hati itu adalah milik Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim. Allah berikan penekanan kat sini bahawa sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu contoh ikutan. Contoh ikutan kepada Rasulullah SAW bagi kamu, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan redha Allah. Nak dapat redha Allah, kena ambil Rasulullah sebagai contoh. Bagaimana Rasulullah melaksanakan dakwah di kota Mekah, diperangi, dihina, dicaci, dimaki, diancam bunuh dan sebagainya. Rasulullah tahan. Rasulullah tukar persepsi orang kafir Quraisy pada diri Rasulullah dengan akhlak Rasulullah. Betul? Tuan-tuan, kita kalau kena senggol balik daripada masjid, keluar pintu masjid, kena senggol dengan orang pun tengok atas bawah, ya tak? Marah. Tetapi Rasulullah diancam bunuh, kemudian dicerca, dibaling dengan najis sehingga berlari, dibaling dengan batu tapak, kakinya pecah-pecah. Rasulullah tukarkan persepsi orang Arab jahiliah dengan akhlak. Rasulullah masih lagi bercakap dengan lemah lembut. Sebab itu Rasulullah dia bukan bercakap dengan lemah lembut pada orang Islam saja, tetapi orang yang bukan Islam pun Rasulullah bercakap dengan lemah lembut. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah ini ada 3 perkara kesukaan Rasulullah yang Rasulullah suka buat ke atas dunia. Tahu tak? Yang pertamanya, Rasulullah ni suka kepada bau-bauan wangi. Maknanya kalau wangi ni selesa, orang nak bersama dengan kita selesa. Ini kesukaan Rasulullah. Maknanya dalam aspek kehidupan orang Islam kena sentiasa jaga kebersihan. Terutamanya sekali bila kita nak menunaikan salat. Sebab salat ni kita live tau dengan Allah, online. Kita berhadapan dengan Allah. Hati kita, jiwa kita, fikiran kita, semua kita letak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ketika salat. Tapi hari ini kadang-kadang ada segelintir orang Islam solat dia pakai biasa-biasa, simple-simple dia tuan-tuan. Kalau nak pergi kerja, kemeja dia, seluar dia, dia punya gosok sat dia ni, kalau bergeser dengan member kat sebelah office, koyak baju kawan dia, dia punya tajam satnya macam sat saya ni. Tajam, smart, cantik. Tetapi bila nak solat, contohnya, kadang-kadang lagi-lagi kalau solat dekat rumah, pakai t-shirt, pakai singlet pagoda, kain plekat, Allahu Akbar, solat. Yang dahsyat lagi, pakai kain plekat je, mentang-mentang lah dia jantan, kan, lelaki. Kain plekat tak pada dada, Allahu Akbar, tutup aurat Ustaz. Ustaz sampai lutut. Rasulullah nak berhadapan dengan Allah. Rasulullah ini wangi-wangi, handsome. Kemudian Rasulullah pilih pakaian yang paling cantik dia ada pada ketika itu.
bukan beli. Dalam simpanan yang paling cantik Rasulullah guna pada ketika itu untuk berhadapan dengan Allah. Kita buat macam mana Rasulullah buat? Itulah. Pergi maulid tudung ya Rabbi ya Karim, batu litlak. Contohlah, contoh. Bukan maulid kat sini, maulid malam tadi saya pergi. Duduk dekat atas pentas, tengok bawah lampu tu lampu. Dia pergi silau batu ni tuan-tuan. Semua batu ada. Kalau batu bata tu boleh lekat agaknya, lekat juga. Mungkin lah. Okey lah. Tapi kena ingat bagi wanita, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melaknat perempuan-perempuan yang berhias berlebih-lebihan. Boleh berhias untuk suaminya, boleh berhias, gasaklah kau. Tapi bila dia keluar rumah, tidak boleh berlebih-lebihan. Dah pakai lipstick, pakailah. Dah pakai celak, pakailah. Dah pakai bedak, pakailah. Tambah lagi eyeshadow, blusher dan sebagainya. Wah tu dia, ku putih kata Tuan Haji. Tak putih juga, macam saya juga. Contoh berhiasnya berlebih-lebihan, pakai tudung tutup aurat, belit sana, belit sini. Dekat sini Spiderman. Dia punya apa? Kurus. Sedikit masa yang lama yang lalu, ada orang pakai tudung yang dia punya belakang ni tinggi, burus. Itu tak boleh buat sebab ia menunjukkan sombong. Burus ni maknanya sombong, riak. Pakai burus yang daripada binatang dan sebagainya, yang menunjuk kepada benda yang bernyawa adalah haram. Letaklah tuan-tuan, perempuan pakailah yang elok-elok. Dan jangan bersolek berlebih-lebihan. Bila solek berlebihan tu nak tengok senang je. Lalu depan saya pusing. Tak lalu pun saya pusing tengok. Tu ada masalah. Sebab tu Rasulullah kata melaknat perempuan-perempuan yang berhias berlebih-lebihan. Begitu juga dengan lelaki. Rasulullah melaknat golongan-golongan lelaki yang ghilman. Apa dia ghilman? Geli-geleman. Dia biasa-biasa, kau kat mana? No, mak kat sini. Tu. Yang lelaki tapi nak jadi perempuan, Rasulullah melaknat. Sebab tu Rasulullah kata lelaki ni ada 3 kategori. Yang pertamanya, lelaki yang lembut, sifatnya suka kepada perempuan, masak, mengemas, mengandam, menjahit dan sebagainya. Tetapi masih lagi sifatnya lelaki, pakai pakaian lelaki, melakukan aktiviti lelaki, tak nak jadi perempuan. Itu tak apa, kata Rasulullah. Golongan yang kedua, ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laknat. Dia lelaki tetapi pakai perempuan, rambut perempuan, solekannya perempuan, cara berjalannya perempuan, fizikalnya dah jadi perempuan, tapi sayang bila minta IC Ahmad bin Atan. Contoh tuan-tuan, ini golongan yang Rasulullah laknat, ghilman. Hari ini berapa ramai manusia yang lelaki menjadi kepada perempuan. Dan golongan yang ketiga kata Rasulullah yang hebat, lelaki yang macam saya, macam tuan-tuan dah, lelaki sejati, yang sifatnya lelaki, pemakaiannya lelaki, cara hidup dan segala aspek kehidupannya lelaki. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Yang keduanya, Rasulullah ini solatnya khusyuk. Yang pertama tadi suka bawa-bawaan, yang kedua solatnya khusyuk. Kita solat khusyuk lah, kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang tidak. Kerana apa? Mula dia angkat takbir, Allahu Akbar, imam membaca Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita teringat, alamak, kereta dah kunci belum dalam hati ni, kereta dah kunci belum kereta bawa ambil tuan-tuan 2 minggu. Bawa ambil daripada kedai 2 minggu, 5 siri. Dah kunci belum? Sebelah pula, jiran sebelah pula dia dah mati. Selipar aku tadi aku letak kat mana ini kalau kena sapu, aduh. Belum lagi tuan-tuan, khusyuk kita. Maknanya memutuskan hubungan keduniaan dan meletakkan Allah Subhanahu wa ta'ala segala-galanya. Yang lagi dahsyat, tengah-tengah solat, imam duduk sedar baca surah, keluar pula ringtone. Keluar ringtone tuan-tuan, awak kat mana? Imam pun jawab dalam hati, aku kat depan ni jadi imam. Dah imam baca surah pun pusing tak jumpa pintu tuan-tuan. Habis baca surah pendek, Qul huwallahu ahad, habis. Sebab itu bila mana kita nak berhadapan dengan Allah, persiapkan diri, kata Rasulullah,
Khusyuknya dalam solat mematikan hubungan kita dengan duniawi dan mengutamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang Rasulullah buat. Kita hari ni nak solat pun susah tuan-tuan. Lalu depan masjid, masjid harga 8 juta, 4 juta. Sekarang buat masjid sekurang-kurangnya minimum 4 juta. Biasa-biasa masjid. Kalau surau pun hampir-hampir 1 juta. Dengan infrastruktur dan semua aksesori dalamannya. Lalu depan masjid 4 juta, dah waktu azan. Bilal azan, bagai nak gila tuan-tuan. Dengan taranum dia, hebat. Dengar azan maghrib, sibuk lagi tengok Istiara Cinta. Saya tengok juga, ibu-ibu saya tengok. Sambil tunggu dalam bilik imam tu, duduk tengok TV. Bilal azan lambat dah pula air ni, buka tengok. Tapi dia tengok sampai takat tu je lah. Lepas tu dah tak tengok dah. Permulaan aja, penghujungnya dah tak tahu dah cerita tu. Kerana apa? Istihara ustaz. Yang istihara tu cintanya. Yang kau tak istihara maghrib dah kenapa? Kena buat lah. Kerana itu tuntutan kefarduan tuan-tuan. Susahnya Rasulullah ni duk merayu dengan Allah tentang bab salat. Kerana Rasulullah SAW Allah berikan kelebihan yang tak ada pada Nabi yang lain. Allah menghalalkan setiap inci tanah di atas dunia ini untuk dibina rumah ibadah. Kat mana-mana boleh buat. Halal kata Allah. Dan Allah menghalalkan setiap tanah ini untuk dijadikan tayamum bagi orang Islam. Apa yang action sangat nak solat? Dah lah tu solat ni pendek tuan-tuan. Solat subuh 2-3 minit je. Kadang-kadang Allahumma dini Allahumma tak payahlah terus sujud. Nanti ganti dengan sujud sawi. Solat 2 minit, 3 minit, tapi doa lebih panjang daripada solat. Minta yang pelik-pelik, yang bukan-bukan, tetapi Allah ada sifat kerahmatan, Allah bagi. Tak solat pun Allah bagi. Betul? Kita tak solat subuh, zuhur, asar dan sebagainya. Contoh, ada Allah tarik nyawa lepas tu. Ada Allah tarik rezeki. Kita keluar daripada shopping mall, duduk gila dekat Jekyll belanja. Keluar maghrib habis, tak sempat nak maghrib, kereta hilang. Kau pikul lah kau punya plastik-plastik Jekyll tu balik. Allah tak tarik nikmat tu ketika itu sebab Allah ada sifat kerahmatan. Allah sayang. Kerana apa? Kerana kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hebatnya Rasulullah. Kemudian yang ketiganya, apa kesukaan Rasulullah? Rasulullah ini gemar makan bersama orang-orang miskin, fakir. Kita makan pilih-pilih. Kadang-kadang Maulid ni tadi pun nak makan per orang pun pilih. Tak nak lah, aku dengan kau, aku nak dengan dia. Aku dah cop dia dah tadi. Maulid tu tuan-tuan. Ya Allah, contoh Rasulullah gemar makan bersama dengan orang-orang fakir. Sebab itu kita kena ikut sunnah yang Rasulullah tinggalkan. Dua perkara yang Rasulullah tinggalkan: Al-Quran, sunnah dan hadis. Kita sayang dengan Rasulullah, kita buat. Tapi kita sebagai orang Islam, khususnya lelaki macam saya, kalau cerita bab sunnah, dia cerita bab nikah kahwin, suka gila, rapat saf dia. Rapat saf. Dan Rasulullah kata, orang Islam yang di kalangan umat Muhammad ini, berdirinya safnya rapat dalam menunaikan salat bersamaan dengan saf para malaikat. Malaikat tuan-tuan, kita ni iman manusia, dia turun naik macam mesin jantung. Kadang-kadang tak ada iman lah ketika tu. Marah, tak ada iman lah. Dalam keadaan sekarang ni, konsisten iman kita meningkat. Duduk dalam majlis ilmu, meningkat. Keluar je dari pintu-pintu ni, iman dah turun sikit, dah lain dah. Nampak pula sampai kat kereta calon. Celaka, siapa pula yang calonkan kereta aku? Marah. Tadi duduk lari, iman tinggi. Allah uji sikit, sampai dekat kereta, dah imannya turun. Berbeza dengan para malaikat, imannya statik. Dan Rasulullah dan para Nabi yang lain, imannya sentiasa meningkat. Sebab itu kita kena